Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang dan selamat petang kepada semua peserta forum pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam perbincangan yang amat penting ini. Okey, sebagai moderator, saya Siti Afifah binti Saad amat berbesar hati untuk memandu forum kita yang bertajuk Isu Keguruan dari Aspek Etika dan Perundangan. Okey, iaitu sebuah topik yang bagi saya adalah suatu topik yang sangat relevan dalam dunia pendidikan pada masa kini. Profesyen keguruan bukan sahaja berlandaskan ilmu tetapi juga nilai-nilai etika dan kepatuhan kepada perundangan yang memastikan kelangsungan serta kredibiliti bidang ini. Okey, hari ini kita akan mendengar uh, beberapa perkongsian atau perbincangan daripada barisan panelis yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, etika profesional serta aspek perundangan yang berkaitan dengan profesi keguruan. Okey. Melalui forum ini, kita berpeluang untuk memahami dengan lebih mendalam tanggungjawab seorang pendidik, cabaran yang dihadapi serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan integriti dan etika sentiasa terpelihara. Okey, sekali lagi, sebelum kita mulakan, saya ingin mengadu-adukan kehadiran ahli panel kita yang berpengalaman untuk berkongsi pandangan dan idea bernas mereka di bawah tajuk penting untuk dibahaskan iaitu isu keguruan dari aspek etika dan perundangan. Tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan panelis kita untuk memulakan sesi forum ini. Semoga pembincangan ini membawa manfaat yang besar kepada kita semua. Mari kita mulakan perbincangan ini dengan penuh bersemangat dan keterbukaan. Okey, seterusnya saya akan perkenalkan barisan ahli panel yang dijemput khas. Okey, panel yang pertama adalah ahli akademik Cik Nurul Nabilah wakil dari KPM. Panel yang kedua adalah kaunselor Puan Nur Faridatul Hidayah binti Razi wakil dari Tazkiyah An-Nafs Consultant ataupun TANC. Okey, panel yang ketiga adalah seorang peguam yang berkaliber. Okey, Puan Ira Natasha binti Sofian, wakil dari Tetuan Sumayyah, Syed dan Associate. Okey, manakala panelis keempat adalah seorang polis, Puan Siti Maria binti Abu, wakil dari IPD Seri Alam Pasir Gudang. Okey, kita akan mulakan dengan sesi pengenalan secara ringkas seorang demi seorang ahli panel. Okey, pertama sekali kita mulakan dengan panel pertama Puan Cik Nabilah, dipersilakan. Okay, kepada Cik Moderator, saya perkenalkan diri sedikit. Okay, nama saya Nur Nabila binti Ahmad Mazuki, wakil daripada KPM akan mengupas sedikit berkaitan dengan etika keguruan dan profesional pada hari ini. Terima kasih juga untuk AJK Forum ini kerana menjemput saya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Nabila atas pengenalan ringkas tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaunselor kita, perkenalkan diri secara ringkas. Terima kasih kepada moderator saudari Afifah. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya memberikan serangkap pantun kepada saudari moderator kita lah. Saudari moderator bijaksana, berbicara dengan peta, mengungkap kata penuh hikmah, membawa mesej yang sebenar. Bersyukur atas jemputan yang penuh erti, semoga kerjasama ini terus kekal harmoni. Itu dah serba sedikit rangkap pantun kepada saudari moderator. Jadi, tanpa membuang masa, nama saya Nur Faridatul Hidayah binti Razif daripada Tazkiyah An-Nafs Consultant. Saya telah berkecimpung dalam dunia konsultan ni bermula daripada sekolah rendah, kemudian saya telah menubuhkan konsultan sendiri dah, dan sekarang saya bergerak secara sendiri bersama syarikat Tazkiyah An-Nafs Consultant. Maka pada hari ini saya akan mengupaslah beberapa isu tentang gangguan seksual dari sudut bentuk-bentuk gangguan seksual yang perlu kita sebarkan kepada murid-murid. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Hidayah atas pengenalan ringkas tentang dirinya. Terima kasih sekali lagi atas pantun. Okey, seterusnya saya minta Puan Ira untuk perkenalkan diri.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama melibatkan diri dan memberi perkongsian dalam forum perdana ini. Okay, nama saya Ira Natasha Binti Sofian. Saya merupakan seorang peguam yang telah berkecimpung dalam bidang perundangan ni selama lebih 10 tahun. Dan sepanjang tempoh ini, saya telah pun banyak mengendalikan pelbagai kes berkaitan dengan salah laku seksual dan gangguan seksual. Kes-kes ini termasuklah kes yang berlaku dalam institusi pendidikan. Yang mana isu ni sebenarnya kalau kita tengok, ia sangat dekat dengan hati saya kerana ia melibatkan golongan yang sebenarnya kita perlu lindungi, iaitu anak-anak murid kita. Okay, saya juga bekerja di Tetuan Sumayah Said dan Associate. Saya tinggal di Batu Pahat dan itu sajalah sedikit pengenalan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Ira atas pengenalan diri secara ringkas. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel kita yang terakhir, iaitu Puan Siti Mariam binti Abu untuk perkenalkan diri secara ringkas. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Moderator, Cik Afifah. Izinkan saya untuk kenalkanlah sedikit berkaitan dengan diri saya. Saya Siti Mariam binti Abu. Saya telah berkhidmat dalam unit hubungan sekolah selama 10 tahun. Pada hari ini, saya akan mengupas isu berkaitan dengan seksualiti dalam kalangan pelajar dan juga bentuk kerjasama antara pihak polis dan juga sekolah. Itu sajalah untuk saya. Sekian, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua ahli panel yang mana telah memperkenalkan diri secara seberingkas. Okey, kita akan berehat seketika dan kita akan menyambung untuk perbincangan dan untuk round pusingan yang pertama. Okey, kita berehat seketika. Okey, baiklah. Kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan pertama saya akan tujukan kepada panel pertama kita, iaitu Cik Nabila. Okey, sebagaimana kita maklum, seorang guru adalah tertakluk kepada etika. Etika keguruan yang mana melibatkan integriti, amanah, accountability seorang guru. Dan macam mana seorang guru tu profesional dalam menjalankan tanggungjawabnya. Okey, jadi soalan saya untuk Cik Nabila adalah, boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan etika keguruan dan profesionalisme. Okey, dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Cik Moderator kita, Cik Afifah. Okay, saya akan terangkan berkaitan dengan definisi etika perguruan, yang mana etika perguruan ni adalah tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat, negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa. Di mana hubungan guru dengan murid tu adalah salah satu etika perguruan yang perlu difokuskan oleh seorang guru. Okey, seorang guru ni bertanggungjawab terhadap muridnya, di mana guru ni perlu memastikan mereka ni menjalankan ataupun melaksanakan etika-etika yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang mana antara etika-etika profesion perguruan ni adalah guru harus bertingkah laku baik, berhubung sifat profesionalnya ketika menjalankan tugas. Jadi beliau ataupun guru ni perlu menjalankan tugas dengan amanah, jujur dan sebagainya lah. Dan seterusnya guru ni bertanggungjawab. Tanggungjawab utama seorang guru ni terhadap muridnya. Sebab guru ni memang akan ada interaksi yang banyak dengan seorang murid lah. Jadi guru ni bertanggungjawab terhadap pengajaran dan pembelajaran murid, terhadap pembangunan sasiah murid, pembangunan sukan murid dan sebagainya lah, secara intelek, fizikal, rohani. Semuanya guru bertanggungjawab terhadap pembangunan murid. Jadi guru ni juga antara etika ni adalah dia perlu menumpukan perhatian yang penuh terhadap pengajaran
dan pada setiap murid tanpa mengira kaum, agama atau kepercayaan. Jadi seorang guru ni tidak boleh ada sebarang diskriminasi lah terhadap murid-murid dia. Bukan jadi uh, jadi seorang guru ni perlu amanah dan jujur lah terhadap profession dia. Jadi apakah kepentingannya etika profesional dan etika keguruan ni? Kepentingannya adalah guru-guru ni bertanggungjawab dan uh, bersifat adil lah terhadap anak-anak murid, bersifat adil terhadap rakan sejawat. Jadi dengan adanya etika yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, jadi seorang guru ni akan wujudnya guru yang berkualiti, produktiviti, guru yang berdisiplin dalam perkhidmatan ataupun dalam sepanjang perkhidmatan mereka. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Cik Moderator. Okay, terima kasih Cik Nabila atas penjelasan yang penuh info, bermaklumat dan sangat padat. Okay, terima kasih lagi sekali Cik Nabila. Okey, seterusnya saya akan ajukan persoalan kepada kaunselor kita iaitu Puan Nur Hidayah dari segi dari segi perlakuan ataupun yang kita tahu sekarang berleluasa kan, macam dalam berita kita dapat tengok kes-kes jenayah seksual ataupun kes-kes di sekolah yang mana seorang guru memperlakukan muridnya macam mana di sekolah secara senyap ataupun sembunyi. Okey, jadi saya nak tanya kepada Puan Nurul Hidayah, kaunselor kita, boleh jelaskan perlakuan yang mana boleh membawa kepada gangguan seksual. Yang mana kita tengok biasa murid ni dia tak kenal, dia tak tahu macam mana gangguan seksual sebab dia tiada pengetahuan. Tapi guru tahu, dia mengambil kesempatan untuk buat gangguan-gangguan tersebut kepada murid. Okey, jadi minta Puan Nurul Hidayah jelaskan secara terperinci. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator di atas jemputan itu tadi dan soalan yang diajukan. Sebelum saya menjelaskan bentuk-bentuk gangguan seksual ini lebih molek sekiranya saya menerangkan terlebih dahulu tentang definisi gangguan seksual tersebut. Menurut Kementerian Sumber Manusia, gangguan seksual ini bermaksud perkataan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan seks. Maka daripada definisi ini kita dapat mengetahui bahawasanya terdapat beberapa bentuk gangguan seksual yang perlu diberikan perhatian bukan sahaja kepada kita, malah murid-murid itu sendiri. Okey, beberapa bentuk gangguan seksual ini perlulah diketahui oleh pelajar kerana kebanyakan mereka mungkin tidak sedar bahawa mereka ni telah mengalami gangguan seksual. Justru pelaku akan mengambil kesempatan untuk melakukan gangguan seksual ke atas mangsa ini secara berterusan sehingga mangsa mula mengambil tindakan tertentu. Oleh hal yang demikian, pelajar ataupun murid ini haruslah mengetahui bentuk-bentuk gangguan seksual supaya mereka dapat mencegah, mengelakkan diri daripada awal tentang bentuk-bentuk gangguan tersebut. Antara bentuk-bentuk gangguan seksual ini adalah 5. Yang pertama adalah gangguan lisan, yang kedua gangguan bukan lisan, yang ketiga gangguan secara fizikal, yang keempat gangguan psikologi dan yang terakhir gangguan visual. Okey, yang pertama adalah gangguan lisan. Apa itu gangguan lisan? Gangguan lisan ini melibatkan penggunaan bahasa lucah melalui perbualan, bercerita, berjenaka. Sebagai contoh, pelaku akan memberikan komen ataupun pujian ataupun mengajukan soalan secara seksual ke atas penampilan, pakaian ataupun tubuh badan mangsa tersebut. Gangguan lisan ini juga kita boleh melibatkan panggilan yang menyebabkan kurang menyenangkan seperti panggilan baby, sayang kepada mangsa. Malah unsur-unsur bunyi seperti yang bersifat seksual juga termasuk dalam gangguan lisan seperti siul-siulan, bunyi cium-ciuman. Maka kesimpulannya gangguan lisan ini adalah satu bentuk gangguan yang melibatkan penggunaan bahasa ataupun bunyi yang bersifat seksual dan tidak menyenangkan yang boleh memberi impak negatif kepada mangsa. Perbuatan seperti memberi komen seksual,
menggunakan panggolan yang tidak sesuai ini, menghasilkan bunyi yang bersifat seksual adalah contoh-contoh gangguan lisan yang perlu diberikan perhatian serius dan perlu dihentikan dengan kadar segera. Seterusnya, bentuk gangguan seksual yang kedua adalah gangguan bukan lisan. Apa itu gangguan bukan lisan? Gangguan bukan lisan ini adalah gangguan yang melibatkan bahasa isyarat, yang melibatkan tingkah laku ataupun gambaran keinginan yang berunsurkan seksual. Sebagai contoh, pelaku hanya menjeling-jeling, merenung ataupun memandang mangsa dengan pandangan yang tidak sopan yang berfokus kepada tubuh badan mangsa semata-mata sehingga menyebabkan mangsa merasa tidak selesa dan kekok untuk memandang pelaku. Kemudian, pelaku juga akan mengintai dan memerhatikan langkah tingkah laku mangsa. Bukan itu sahaja, pelaku juga kemungkinan besar dapat ataupun menunjukkan aksi yang tidak senonoh seperti menjilat bibir secara sengaja untuk bertujuan menggoda mangsa. Maka kesimpulannya, gangguan bukan lisan ini merupakan satu bentuk gangguan yang melibatkan perbuatan ataupun tingkah laku berunsur seksual yang menyebabkan mangsa berasa tidak selesa dan terancam. Isyarat seperti pandangan tidak sopan, mengintai dan tindakan yang tidak senonoh ini adalah bentuk-bentuk gangguan yang perlu diambil tindakan serius untuk kita mencegahnya. Ketiga adalah gangguan secara fizikal. Gangguan secara fizikal ni adalah pelaku melakukan sentuhan yang tidak diingini kepada mangsa seperti meraba, mencium, memeluk ataupun menggeser-geserkan badan ke arah individu tersebut sehingga meraba-raba mangsa. Maka gangguan fizikal ini merujuk kepada sentuhan yang langsung tidak diingini oleh pelaku menyebabkan mangsa ni berasa terancam dan tidak selesa. Perbuatan seperti ini perlulah ditangani dan dielakkan dengan tegas. Gangguan yang keempat adalah gangguan psikologi. Gangguan psikologi ini adalah pelaku bermain dengan mental atau pemikiran mangsa sehingga mangsa bertekad untuk setuju dengan apa sekalipun permintaan pelaku. Sebagai contoh, pelaku mengajak mangsa keluar berkali-kali namun mangsa menolak dengan baik. Akan tetapi setelah pelaku ini menggunakan taktik psikologi yang baik, maka mangsa ini terpedaya dan bersetuju dengan ajakan pelaku. Maka apabila ajakan itu diterima, pelaku melakukan perbuatan yang tidak diingini seperti meraba-raba mangsa ketika keluar dan sebagainya. Maka kesimpulannya, tindakan seperti merayu secara berterusan ini menyebabkan mangsa telah diajak melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadapnya. Yang terakhir sekali adalah gangguan visual. Gangguan visual ini adalah gangguan yang membentuk gambaran ataupun ilustrasi yang mempamerkan bahan-bahan lucah ataupun kelakuan gambar yang tidak senonoh dan berunsurkan lucah kepada mangsa. Contohnya, pelaku ni menghantarkan video-video seks kepada mangsa ataupun aksi-aksi yang ekstrim kepada mangsa sehingga menyebabkan dan merosakkan kesejahteraan pemikiran mangsa itu sendiri. Justru itu, tindakan seperti menayangkan bahan lucah ini dengan bahagian tubuh yang tidak wajar perlulah kita elak supaya dapat melindungi mangsa dan mengangkat kehormatan individu tersebut. Kupasan isu daripada Puan Nur Hidayah. Okey, kita dah tahu ada banyak jenis perlakuan seksual yang mana berlaku di sekolah yang dilakukan oleh guru terhadap murid walaupun murid itu tidak sedar, tapi sebenarnya itu adalah suatu perlakuan yang menunjukkan gangguan seksual. Okey. Jadi soalan yang ketiga akan saya ajukan kepada Puan Ira iaitu selaku peguam, yang mana peguam biasanya telah melalui atau telah mengendali kes-kes yang begitu banyak kan yang telah dilaporkan atau tidak. Okey, soalan saya kepada Puan Ira adalah, berdasarkan pengalaman Puan sebagai seorang peguam, adakah kes-kes halang laku seksual dalam guru ini kerap dilakukan ataupun kes yang diselesaikan? Contohnya macam bapa yang tidak berani ke depan, pihak sekolah yang mana menjaga imej, macam dia tidak berani untuk melaporkan kes-kes salah laku guru. Silakan Puan Ira. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada moderator atas soalan yang diajukan tadi. Okey, sedia maklum
saya rasa kita semua dekat sini bersetuju bahawa guru adalah insan yang sepatutnya menjadi pelindung kepada murid, bukan pemangsa. Tapi hari ini, kalau kita tengok, kita perlu hadapi satu realiti yang sangat pahit, yang mana ada segelintir guru yang terlibat dalam salah laku seksual terhadap murid. Okay, sebagai peguam yang dah lama mengendalikan kes-kes seperti ini, yang saya boleh katakan adalah kes seperti ini memang berlaku dan lebih membimbangkan lagi, banyak yang tidak dilaporkan. Sebab apa? Sebab mangsa-mangsa ni ada yang takut, ada yang malu dan ada yang dipaksa untuk diam. Sebab apa? Sebab pemangsa itu adalah dari kalangan yang berautoriti ataupun dari kalangan yang berpengaruh. Contohnya pensyarah, guru-guru, kalangan guru-guru, dan contoh dan banyak lagi lah yang pernah saya kendalikan kes-kes seperti ini. Jadinya panel-panel sekalian dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, baru-baru ini saya ingin berkongsi data daripada PDRM yang menunjukkan hampir 300 kes gangguan seksual berlaku di sekolah dalam 5 tahun kebelakangan ini. Dan kajian daripada awam pula menunjukkan hampir 80% berlaku adalah dari dalam kalangan guru sendiri ataupun pihak sekolah yang berautoriti. Dan di sini saya ingin tanya pada ahli panel jugalah, kenapa agaknya masih ramai mangsa yang takut untuk bersuara? Agak-agaknya kenapa? Kalau berdasarkan pengalaman saya di mahkamah, antara puncanya adalah mangsa ni dia tak percaya terhadap sistem. Ada yang pernah lapor tapi kes senyap macam tu saja. Akhirnya murid jadi mangsa 2 kali ataupun lebih. Mangsa dicabul dan kemudian diabaikan. Dekat sini sebenarnya mereka ni nak lapor tapi dalam masa yang sama takut. Jadinya terus tak nak lapor. Kalau tengok pada zaman sekarang ni, mangsa-mangsa ni lebih banyak untuk berdiam diri daripada melaporkan kes-kes seperti ini kepada pihak yang berkuasa. Benda ni tak baguslah. Sebaiknya kalau kita dah tahu, kita dah kena, walaupun baru guru-guru tu keluarkan perkataan yang berbau lucah, kita dah perlu lapor pada ibu bapa ke nanti ibu bapa terus kepada pihak berkuasa, beritahu polis, report polis macam tu. Tapi sekarang ni tak. Kadang ada yang kes yang pernah saya wakili, dia dah lapor tapi nanti dia berbolak balik, dia tarik balik. Sebab apa? Sebab dia takut. Dia takutlah pemangsa tu akan ugut dia. Macam tu. Ira, atas penjelasan yang begitu baik dan penjelasan yang secara terperinci tentang laporan laporan kepada pihak berkuasa, yang mana isu-isu ini kadang-kadang ada yang berani melaporkan, ada juga yang senyap. Okey, seterusnya saya akan ajukan soalan yang kepada panel kita yang keempat, panel yang difokus iaitu Puan Mariam, iaitu berkenaan daripada pihak polis, iaitu Puan Mariam daripada sebagai wakil pihak polis. Okey, soalan yang saya ajukan kepada Puan Mariam adalah boleh Puan Mariam jelaskan tahap kesedaran ataupun pengetahuan berkenaan seksualiti dalam kalangan murid. Okey, dipersilakan Puan Mariam untuk menjawab soalan tersebut. Terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator kita. Menjawab kepada soalan Cik Moderator kita pada hari ini, pengetahuan seksualiti merujuk kepada pemahaman tentang tubuh badan, sistem reproduktif, emosi berkaitan seksual, serta nilai dan juga tanggungjawab sosial. Hal ini penting disebabkan tanpa pengetahuan yang betul, murid mudah terdedah kepada maklumat palsu. Seperti mereka akan dapat maklumat daripada internet, rakan sebaya atau bahan lucah yang mendorong kepada perlakuan yang berisiko. Jadi disebabkan tu pengetahuan seksualiti terhadap pelajar sangat pentinglah supaya mereka ni dapat tahu bahawa maklumat kita dedahkan maklumat yang betul lah kepada murid-murid. Seterusnya, berdasarkan laporan yang telah dikeluarkan oleh United Nations Population Foundation, iaitu Gazi Farud pada tahun 2000,
kehamilan dalam kalangan remaja berlaku disebabkan oleh kurangnya pengetahuan berkaitan dengan anatomi dan fisiologi sistem pembiakan, kaedah pencegahan kehamilan dan penyakit kelamin. Oleh itu, terdapat beberapa faktor lain yang boleh menyebabkan kehamilan berlaku, iaitu penglibatan dengan bahan terlarang, terutama dadah dan juga alkohol. Seterusnya, kecuaian daripada individu, terutama individu yang tidak dapat mengawal tingkah laku seksual, dan juga pengaruh terhadap media sosial. Seterusnya, masyarakat pada masa kini juga menganggap isu seksualiti sebagai tabu, iaitu perkara yang amat sensitif sekiranya didedahkan kepada pada remaja ataupun pada usia mereka yang belum matang lagi. Tapi sepatutnya pada peringkat mereka nak membesar ni lah kita patut dedahkan, supaya mereka ni tahu pengetahuan, maksudnya sentuhan yang selamat ataupun tidak, ataupun mereka ni tahu pengetahuan seksualiti yang sebenar lah, ataupun kalau mereka ni dapat maklumat, mereka dapat menganalisis maklumat ni betul ke tidak, supaya mereka ni tidak terpengaruh lah dengan media masa sekarang kan. Okay, seterusnya kita boleh selitkanlah beberapa aktiviti dan juga program bagi memastikan maklumat yang lengkap dan betul lah kita nak sampaikan kepada murid, supaya mereka ni tahulah berkaitan dengan, walaupun kita nampak macam remeh isu seksualiti kan ataupun seksual kan, tapi sebenarnya ia adalah sangat amat penting lah supaya mereka ni tahu nak menjaga diri masing-masing. Dan juga pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Jabatan Kesihatan dan sekolah boleh digerakkan untuk memastikan para ibu bapa supaya berinteraksi dengan anak-anak mereka dengan lebih selesa berkaitan dengan isu seksual ni. Disebabkan pendidikan yang utama bermula daripada rumah kan. Jadi ibu bapa juga memainkan peranan lah dalam masalah seksual ni, supaya mereka ni didedahkan sentuhan selamat dan juga tidak selamat pada awal pembesaran mereka, supaya mereka ni tahu kalau contoh ada orang luar ataupun mungkin saudara mara kan, sekarang kan dah berlaku pelbagai isu, dalam keluarga pun ada yang mencabul, merogol, meliwat. Jadi bila kita kenalkan mereka ni sejak daripada awal, supaya mereka ni kalau ada apa-apa berlaku, kita kena, ibu bapa ni lah yang kena mainkan peranan supaya anak-anak ni mereka ni tidak takut untuk membuat laporan ataupun memberitahu kepada ibu bapa mereka kan, kalau sekiranya mereka ni diganggu oleh keluarga ataupun orang luar lah, terutamanya berkaitan dengan seksual ni lah kan. Okay, sekiranya maklumat berkaitan dengan seksual ni dapat didedahkan awal kepada anak-anak, jadi ianya juga sebagai langkah supaya anak-anak ni lebih peka, dan ianya juga sebagai mereka ni boleh berjaga-jaga supaya mereka ni dapat menjaga diri mereka daripada ahli keluarga ataupun orang luar lah. Okay, saya rasa sampai itu sajalah saya punya penyampaian. Saya serahkan kepada Cik Moderator kita. Sekian, terima kasih.
penjelasan yang begitu menarik beserta contoh-contoh yang kata dapat kita fikirkan bersama. Okey, sebelum berakhir pusingan pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada panel pertama, Cik Nabila, panel kedua Puan Nurul Hidayah sebagai kaunselor, panel ketiga Puan Ira dan juga Puan Mariam selaku panel keempat atas perbincangan ataupun kupasan isu yang menarik pada pusingan kita yang pertama. Okey, kita akan berehat sebentar untuk bagi ruang kepada para panel kita untuk menjana minda yang lebih segar, lebih bersemangat pada hari ini. Okey, kita akan berehat sebentar. Terima kasih. Okey, alhamdulillah selamat kembali kepada hadirin dan ahli panel yang terlibat. Okey, hari ini kita akan sambung mengupas lagi topik kita pada hari ini iaitu isu keguruan dari aspek etika dan juga perundangan. Yang mana kita akan, saya selaku moderator akan menanyakan lagi soalan-soalan yang mana dapat menjelaskan lagi secara terperinci, yang mana ahli panel boleh menjawab dan menjelaskan dengan lebih lanjut. Okey, soalan yang pertama yang saya akan ajukan kepada Puan Nabilah pada raund kedua adalah, okey, apakah tindakan yang diambil oleh pihak kementerian terhadap guru yang tidak beretika dan melakukan salah laku seksual di sekolah? Bagaimana kita tahu berlaku juga salah laku disenyapkan demi menjaga imej. Okey, padahal perkara ini adalah sesuatu tidak betul yang mana perlu dititik beratkan atau diambil beratkan oleh pihak KPM selaku sebabnya guru ni adalah pejabat awam di bawah KPM, dia adalah pegawai kerajaan yang mana KPM adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengetahui segala-galanya di bawah tanggungjawab KPM di bawah untuk mengambil tahu isu ini. Okey, jadi boleh Puan Nabilah jelaskan secara lebih lanjut apakah tindakan yang diambil oleh KPM dan kepada Cik Moderator kerana memberikan soalan kepada saya. Jadi di sini saya akan terangkan apakah tindakan tertentu yang akan diambil oleh guru tersebut. Yang pertama sekali, guru tersebut akan digantung serta-merta jika guru itu masih dalam penjawatan interim ataupun kontrak. Di mana di situ apabila wujudnya aduan yang kukuh dan bukti awal, di situ guru terbabit akan digantung tugas serta-merta. Dan perkara ini juga dilakukan untuk melindungi murid tersebut dan memastikan siasatan berjalan dengan lancar. Seterusnya, siasatan dalaman oleh lembaga tata tertib. Jadi di sini lembaga tata tertib KPM akan memulakan siasatan secara terperinci dan guru berkenaan akan diberi peluang untuk membela diri. Seterusnya, laporan kepada pihak polis. Kes seperti mana yang kita tahu, kes gangguan seksual adalah kes jenayah. Jadi akan dibawa kepada pihak polis, di bawah Kod Kesalahan Jenayah, di bawah Kanun Kesiksaan Seksyen 354, 377D, 509 bergantung kepada bentuk gangguan seksual yang dilakukan oleh guru tersebut. Seterusnya, guru-guru tersebut dilarang bertugas dengan murid. Jadi guru ni akan dipindahkan kepada unit yang bukan pengajaran lah. Yang maksudnya yang bukan di sekolah dan ditempatkan di jabatan pentadbiran. Dan di mana guru-guru yang terlibat dengan salah laku gangguan seksual ni juga akan disenarai hitamkan. Ada juga yang akan disenarai hitamkan dan ada juga yang tidak lagi dibenarkan berkhidmat dalam sektor pendidikan awam jika kes kesalahan yang dilakukan adalah sangat-sangat berat. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Cik Moderator. Okey, terima kasih kepada panel pertama kita, Cik Nabila, atas kupasan ataupun ulasan yang baik. Tahniah lagi sekali saya ucapkan kepada pihak KPM kerana mengambil tindakan yang wajar, tindakan yang betul dalam menangani salah laku seksual di sekolah. Seterusnya, saya akan ajukan persoalan untuk Puan Nur Hidayah selaku kaunselor yang mana akan mengupas dengan lebih lanjut apa itu pasal isu keguruan ataupun kupasan-kupasan yang lebih menarik mungkin yang boleh diberikan oleh Puan Nur Hidayah. Okey, soalan saya, boleh berikan dan terangkan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak dan akta melindungi kanak-kanak agar mereka terselamat dari gangguan pemangsa seksual yang mana kita tahu kanak-kanak ni mudah diumpan, mudah menerima gula-gula,
bila ada orang mendekati tanpa mereka kenal pun, mereka akan mudah terpengaruh. Okey, jadi minta Puan Nur Hidayah jelaskan dengan lebih lanjut. Terima kasih kepada saudari moderator di atas soalan yang diajukan tadi. Terdapat beberapa akta yang membahaskan tentang isu gangguan seksual ini. Okey, akta yang pertama adalah akta yang membahaskan amal seksual secara fizikal. Apa itu amal seksual secara fizikal? Contohnya adalah sentuhan seksual yang tidak diingini seperti menggoda, menyentuh tubuh badan secara seksual tanpa izin daripada mangsa. Dan pemaksaan seks, maksudnya pelaku ni memaksa mangsa untuk melakukan seks tanpa rela, macam tu. Jadi Seksyen 14A iaitu Akta Kesalahan Seksual di bawah Akta 792 telah membahaskan isu ini yang menghukum ataupun hukumannya adalah penjara dan tempohnya tidak melebihi 20 tahun dan juga boleh dihukum dengan hukuman sebat. Akta seterusnya adalah akta yang melibatkan amal seksual bukan fizikal. Akta amal seksual bukan fizikal ini adalah seperti paksaan emosi atau psikologi, iaitu memanipulasi. Pelaku ini memanipulasi mangsa supaya melakukan seksual bersama dengannya. Maka Seksyen 15 Akta 792 telah mengupas isu ini yang menjatuhkan hukuman adalah penjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau didenda tidak melebihi RM20 atau kedua-duanya sekali, iaitu penjara dan bayaran denda. Terima kasih kepada Puan Hidayah atas penjelasan yang begitu menarik, yang begitu tepat dan padat, beserta contoh akta yang mana kata yang dapat kita tahu apa akta yang melindungi kanak-kanak. Okey, seterusnya saya akan terus kepada panel kita yang ketiga, iaitu peguam berkaliber, iaitu Puan Ira. Okey, soalan yang saya tanya adalah, apakah langkah-langkah perundangan tambahan yang Puan rasa perlu diwujudkan bagi melindungi murid dan memastikan sekolah menjadi sebuah tempat yang selamat. Okey, boleh Puan Ira perincikan dengan lebih lanjut? Alhamdulillah. Terima kasih moderator atas soalan tadi. Soalan yang sangat baik. Okey, kalau kita tengok sekarang, ada sebenarnya usaha daripada KPM itu sendiri, Kementerian Pendidikan. Contohnya, garis panduan khas untuk tangani gangguan seksual dan tindakan keras terhadap pelaku, termasuk pemecatan serta-merta dan tindakan undang-undang. Okey, tapi yang saya nak tekankan dekat sini, undang-undang tu sangat penting tapi pendekatan pencegahan dan pendidikan pun sama penting. Contohnya, program kasih kanak-kanak yang dijalankan oleh KPM dan KPWKM ini bagus. Sebab apa? Sebab ianya memberi kesedaran kepada murid tentang hak-hak mereka dan apa yang perlu dibuat kalau mereka menjadi salah seorang daripada mangsa kepada pemangsa. Okey, saya juga setuju kalau ada penambahan guru kaunseling di sekolah-sekolah. Sebab kadang-kadang murid ni dia tak tahu nak luah kepada siapa. Jadinya bila ada guru kaunseling yang mereka percaya, mungkin lebih ramai yang berani tampil ke hadapan. Maksudnya mangsa ni akan cari guru kaunseling yang mereka dapat untuk mereka luahkan apa yang mereka hadapi selama ni. Okey, itu saja perkongsian untuk langkah-langkah saya. Okey, terima kasih kepada Puan Ira atas penjelasan tentang langkah-langkah perundangan yang telah dilakukan bagi melindungi murid dan memastikan sekolah menjadi tempat yang selamat. Okey, seterusnya saya akan ajukan soalan ke panel kita yang keempat, iaitu Puan Maria. Okey, soalan saya, apakah bentuk-bentuk kerjasama antara pihak sekolah dan polis dalam mencegah pelakuan seksual guru terhadap murid agar salah laku seksual ini dapat dibendung? Boleh Puan Maria menjelaskan secara lebih terperinci? Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Moderator kita. Antara bentuk kerjasama pihak kami lakukan dengan pihak sekolah, iaitu kami akan membuat satu perkongsian program gerakan kepimpinan madani, hentikan salah laku buli dan seksual yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Jadi kami akan kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi dalam program tu
pihak kami akan membuat satu perkongsian mengenai definisi gangguan seksual dalam pelbagai konteks seperti bentuk lisan, bentuk visual dan juga bukan lisan, psikologi dari fizikal serta menerangkan hukuman bagi setiap kesalahan tersebut berdasarkan Akta Kanun Kesesaan Akta 574. Seperti yang dijelaskan panel kedua kita tadilah. Seterusnya program ini juga sebagai satu langkah yang proaktif dalam memastikan pelajar memahami implikasi undang-undang serta menyedari kepentingan menjaga persekitaran sekolah. Seterusnya kami juga menekankan peranan ibu bapa, guru dan juga masyarakat secara keseluruhan kerana dengan peranan tersebut sangat penting dalam menyokong usaha untuk membimbing pelajar ke arah yang lebih positif. Dan juga harapan program ini juga diadakan agar dapat membina generasi pelajar yang berdisiplin, bertanggungjawab dan menghormati antara satu sama lain. Okay, itu sajalah daripada program yang pihak kami buatlah antara dengan sekolah. Saya serahkan kepada Cik. Terima kasih kepada panel keempat kita iaitu Puan Mariam atas penjelasan yang begitu kata menarik. Okey, sebelum kita akhiri, saya akan bagi masa untuk kita berehat seketika dan akan teruskan perbincangan ataupun kesimpulan Okey, terima kasih sekali lagi kepada panel-panel yang dijemput kerana sudi berkongsi segala pengalaman ataupun kupasan isu yang bersama saya dan rakan-rakan yang lain. Okey, sebelum kita mengakhiri, saya menjemput setiap panel untuk memberi kesimpulan ringkas kepada topik yang kita bincang pada hari ini. Dipersilakan. Cik Nabila. Terima kasih kepada Cik Moderator. Sedikit kesimpulan daripada saya. Yang pertama sekali, guru-guru kena caknalah tentang perkara-perkara ataupun isu-isu gangguan seksual ni perkara-perkara yang berat. Jadi guru-guru ni perlu menghindarkan diri daripada terlibat ataupun terjebak dengan gangguan seksual terhadap anak-anak murid mereka ataupun sebaliknya. Jadi kita sebagai seorang guru kena beri contoh yang baik kepada anak murid. Jadi kalau boleh elakkan daripada terjebak dengan gangguan seksual lah. Okay, seterusnya seorang guru perlulah mempunyai etika yang baik dan perlu berjiwa guru. Jadi guru ni perlu profesional dalam pekerjaan atau pekerjaya mereka dan letakkan ke tepi soal-soal hati dan perasaan di sekolah dan laksanakan perkara-perkara tersebut di luar sekolah. Jika ada sebarang perasaan kepada anak murid lah, begitu. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan nafsu dan syahwat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada moderator kita yang cantik, manis, bergaya. Okey, dari sudut kaunselor, antara kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada forum kita petang ini adalah gangguan seksual ni ialah isu psikososial yang sangat-sangat serius. Ia bukan sahaja melibatkan pelanggaran bebas fizikal, emosi dan psikologi mangsa, tetapi juga membawa implikasi jangka panjang dalam diri mangsa dari seperti trauma, kemurungan, kebimbangan dan gangguan kepercayaan mereka terhadap masyarakat sekeliling lah. Dalam konteks ini, kaunselor ni melihat gangguan seksual ni sebagai satu bentuk abuse of power yang bermaksud penyalahgunaan kuasa lah dan memerlukan tindakan yang segera.
Dan sebagai ejen perubahan kan, kaunselor juga memainkan peranan penting lah. Saya sebagai kaunselor memainkan peranan penting dalam mendidik masyarakat, terutama tentang batasan interaksi. Seperti Nabila cakap, kita kena kawal kita punya nafsu dengan syahwat, persetujuan dan kepentingan menghormati ruang peribadi masing-masing. Pendidikan awal di sekolah dan tempat kerja ni amat penting untuk kita membina persekitaran yang lebih. Okey, jadi apa yang boleh saya simpulkan di sini, saya nak ajak semua yang ada di sini fikir, apa lagi yang boleh kita buat supaya sekolah kita ni benar-benar menjadi tempat yang selamat untuk murid-murid. Bagi saya, kita sebenarnya perlu cipta budaya yang sokong mangsa, bukan lindungi pelaku. Okey, jika ada murid-murid yang menjadi mangsa, cepat-cepatlah buat aduan dan laporan kepada pihak yang berkuasa. Saya harap perbincangan hari ini bukan sekadar forum, tapi jadi pencetus kepada perubahan. Okey, terima kasih. Okay. Apa yang boleh saya simpulkan dalam forum dan perbincangan kita pada hari ini, seksualiti dalam kalangan pelajar sekolah merupakan satu isu yang kompleks. Jadi pengetahuan dan juga sumber rujukan pengalaman pelajar tentang seksualiti ni sedikit sebanyak dapat menggambarkan satu keperluan yang mendesak untuk semua pihak. Iaitu semua pihak kena memandang serius terhadap isu tersebut. Dan ia perlu diberi penekanan agar tidak menjadi semakin parah sekaligus menjadi parah dalam masyarakat. Itu sajalah yang boleh saya simpulkan untuk kita punya perbincangan pada hari ini. Sebelum tu saya nak bagi slogan sikit lah. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi kalau ada apa-apa isu, masalah di sekolah, bolehlah terus buat laporan kepada pihak polis. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada panel jemputan pada hari ini yang terdiri daripada wakil KPM, kaunselor, daripada pihak Peguam dan juga wakil daripada Polis Diraja Malaysia iaitu Puan Maria. Okey, seterusnya saya akan memberi kesimpulan secara umum apa tentang topik kita pada hari ini iaitu isu keguruan dan juga profesionalisme dari segi etika dan juga perundangan. Okey. Apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah gangguan seksual oleh guru terhadap pelajar adalah merupakan satu pelanggaran yang serius. Yang mana serius dari segi etika keguruan dan juga dari segi undang-undang. Contohnya dari segi etika, guru bertanggungjawab untuk menjaga integriti profesional mereka dan melindungi kesejahteraan pelajar. Namun perlakuan seperti itu, seperti yang telah diberi contoh oleh para panel kita, sebenarnya mencemarkan ataupun mencacatkan amanah yang telah diberikan kepada mereka sebagai pendidik. Contohnya kan, dari segi perundangan, tindakan gangguan seksual pelajar yang mana melanggar undang-undang seperti Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang mana bertujuan melindungi kanak-kanak daripada pemangsa seksual. Okey, dari segi pihak berkuasa seperti contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia perlu mengambil langkah tegas iaitu contohnya seperti pergantungan, pemecatan dan juga pendakwaan terhadap pelaku agar mereka tidak lagi melindungi kesalahan. Okey, sebagai mengakhiri forum kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel atas perkongsian yang sangat bermakna, menarik dan penuh informasi pada hari ini. Perbincangan kita telah memberi banyak pencerahan ataupun penjelasan tentang isu perguruan, etika profesional dan juga dari segi perlindungan kepada pelajar. Semoga segala maklumat dan cadangan yang dikemukakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan dalam dunia pendidikan. Dengan itu, saya akhiri forum ini dengan harapan adanya perubahan positif dalam sistem pendidikan kita. Sekian, terima kasih.